سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 62. Surat 62 bagi atas sekali. Surat 62 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang kelima, syukrun. Dan yang kelima daripada 10 sifat kepujian, sebagaimana di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali. Syukrun, syukrun kita sebut dengan syukur. Syukrun disebut dengan syukur. Itu sifat kepujian yang kelima. Kemudian akan dihuraikan satu-satu bagi 10 sifat kepujian dalam kitab Penawar Bagi Hati. Apa dia syukur? Yang ianya adalah perintah Al-Quran. Washkuru, dan bersyukur oleh kamu. Jadi Al-Quran yang memerintahkan kita bersyukur. Jadi sebagaimana hak amalan-amalan zahir, sembahyang, Al-Quran yang memerintah. Aqimus salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Puasa, Al-Quran yang memerintah. Fal yasumhu, itu Al-Quran yang memerintah. Begitu juga syukur. Washkuru, dan bersyukur oleh kamu, ianya adalah perintah Al-Quran. Maka bersyukur hukumnya adalah wajib. Itu di antara ketaatan hati. Adapun di mulut sentiasa dengan Alhamdulillah, atau zikir yang disunatkan. Mulut sentiasa tahmid, memuji Allah dengan Alhamdulillah, itu sunat. Syukur wajib, dan syukur adalah ibadah batin. Alhamdulillah sunat. Alhamdulillah itu zikir lisan, itu zikir lidah, amalan zahir. Tapi besar Alhamdulillah ni. Dimulai suratul Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan atas mazhab Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ayat yang pertama bagi suratul Fatihah. Berarti Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah. Jadi dimulai dengan Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah ini diucapkan oleh orang yang masuk syurga. Orang yang masuk syurga masih lagi mengucap dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Kalau tidak ada Bismillahirrahmanirrahim lah, kita bermadzhab Syafi'i, kita maklumlah Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ketujuh, yang mana ijma' ulama ayat bagi suratul Fatihah ada 7 ayat. 7 ayat itu ijma' ulama. Sab'ul mathani disebut dalam Al-Quran. Sab'ul mathani 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan sab'ul mathani juga salah satu daripada nama bagi suratul Fatihah. Surah sab'ul mathani yang dibaca 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi ijma' ulama. Ini ayat Fatihah 7. Tapi macam mana dengan mazhab Hanafi Hambali, yang mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat yang pertama, bukan Bismillahirrahmanirrahim. 7 ayat macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim ayat yang ke-7. 7 ayat ijma' ulama. Tapi nak ceritanya atas mazhab yang mana Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Fatihah. Jadi ayat Quran yang pertama kita baca dalam tiap-tiap rakaat adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga disuruh oleh ahli syurga, didoa oleh ahli syurga pun Alhamdulillah juga. Dalam syurga tak ada khauf. Dalam syurga tak ada zuhud. Dalam syurga tak ada sabar. Tapi orang yang masuk syurga masih lagi mengucapkan dengan Alhamdulillah, kesyukuran. Mana wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu surah Yunus ayat yang ke-10. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kesudahan doa bagi ahli syurga bahawasanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir seruan, akhir doa ahli syurga. Tu kembali pada ahli syurga. Bila ceritanya ahli syurga masih lagi mengucapkan dengan Alhamdulillah. Besar tu. Dia biasanya orang bubuh di hujung doa dah. Bubuh di hujung doa lah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Cuma kadang-kadang tu dia, orang ni dia benar, dia ubah. Dia tidak wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu surah Yunus ayat ke-10. Sebaliknya dibaca dengan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada juga wa akhiru da'wahum da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana boleh je, tapi sudah tidak menjadi ayat Al-Quran, sudah menjadi kalam kalimah cakapan kita. Wa akhiru da'wana, dan akhir doa kami. Kami ni kita semualah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahawa sesungguhnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Wa akhiru da'wana, bukan salah, tapi status dia sudah rendah. Jadi kita yang kata, kalau kita kekalkan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, itu adalah ayat Al-Quran, status dia tinggi, kalamullah, kekalkan. Walau tu kembali kepada ahli syurga. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka itu ahli syurga, sekalipun kekalkan. Ianya adalah ayat Al-Quran surah Yunus ayat ke-10. Tapi kalau kita ubah dengan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tak ada salah, tapi bukan lagi kalamullah, bukan lagi Al-Quranul Karim. Dan akhir doa kami, kami ni kita, anil hamdulillahi rabbil alamin.
Ini sebagaimana yang saya belajar daripada almarhum tugu sayanya, kalau ayat Al-Quran seeloknya jangan ubah. Kita walaupun ayat Al-Quran tu dengan mutakallim wahdah, aku, bukan mutakallim ma'a ghairi, kami bukan. Contohnya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim tau. Bukan doa Nabi Ibrahim. Ingat tak? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Itu mutakallim wahdah belaka tu. Apa dia mutakallim wahdah? Aku tu lah. Mutakallim wahdah ni yang bercakap seorang, akulah. Mutakallim ma'a ghairi, yang bercakap serta yang lain, kami. Kami itu mutakallim ma'a ghairi. Kami itu kita yang bercakap, tapi serta dengan yang lain, sebut kami. Adapun aku mutakallim wahdah, yang cakap tu seorang je. Jadi tu ayat mutakallim wahdah tu, Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikan aku muqimas salah, orang yang mendirikan sembahyang, wa min zurriyyati, dan daripada segala zuriat aku, engkau jadikan mereka yang mendirikan sembahyang. Aku di situ. Sekarang kita berdoa tu imam, kenapa nak aku? Bakhil seumpama tu. Lepas tu dia pun tukar, Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina. Dia tukar gitu. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina, ya Tuhan kami, jadikan engkau akan kami. Boleh je. Tapi itu bukan lagi doa ayat Al-Quran. Doa kita pula jadinya. Doa yang nombor 1, doa ayat Al-Quran. Doa nombor 2, doa Nabi SAW. Doa nombor 3, doa yang disusun oleh ulama-ulama. Doa nombor 4, doa yang kita susun sendiri. Doa nombor 4. Doa nombor 5, doa kita susun sendiri, doa kod bahasa Melayu. Itu nombor 5. Sebab doa afdal bahasa Arab. Kalau kita susun sendiri memang bahasa Melayu lah ke dah. Susun ke bahasa Arab lah. Sebab dia afdal bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita tak faham makna, fahamkan makna. Tapi kalau kita doa sendiri, kita guna bahasa Melayu, okey je lah. Janji berdoa. Orang tak berdoa tu orang sombong. Janji berdoa. Tapi doa nombor 1, doa ayat Al-Quran. Nombor 2, doa Nabi SAW. Jadi doa ayat Quran nombor 1, jangan tukarlah. Kalau dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni, kekalkan dengan Rabbi ja'alni. Walaupun yang berdoa tu imam sekalipun. Kalau Rabbana ja'alna sudah menjadi doa sendiri. Jadi level dia rendah. Gitu je lah. Jadi sama di sini, wa akhiru da'wahum. Jangan wa akhiru da'wana, boleh je, tapi sudah tidak menjadi ayat Al-Quran. Jadi nak ceritanya, orang masuk syurga masih lagi mengucapkan dengan Alhamdulillah. Besar ni Alhamdulillah. Tapi itu zikir yang disunatkan. Adapun syukur, ini ta'ah batin yang diwajibkan. Besarnya zikir Alhamdulillah ni khilaf ulama. Ada pandangan mengatakan, walaupun ini bukan pandangan yang muktamad, Alhamdulillah lebih besar lagi pahala daripada kata La ilaha illallah. Tapi ini pandangan daif lah. Pandangan muktamad jelaslah bagi kitanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalu zikri La ilaha illallah. Selebih-lebih zikir La ilaha illallah. Itu nombor 1. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih Nabi kata, barang yang aku kata, Nabi SAW, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku berkata. Mana yang paling lebih? La ilaha illallah, kalimat tauhid.
Itu pandangan muktamad. Tapi ada pandangan mengatakan lebih alhamdulillah lagi. Sebab la ilaha illallah kalimatut tauhid, kalimah mengesakan Allah. Sebaliknya alhamdulillah kalimah memuji Allah dan mentauhidkan Allah. Alhamdulillah ni kalimah memuji Allah dan kalimah mentauhidkan Allah. Di mana tauhid mentauhidkan Allah? Alhamdulillah, sekalian pujian tertentu milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan mana apa? Semua tu hak dia belaka. Sebab semuanya datang daripada Allah dengan keesaan Allah. Tu kalimat tauhid dipanggil dengan alhamdulillah. Alhamdulillah kalimat tauhid. Alhamdulillah itu tauhid uluhiyah. Maknanya di situ ada memuji dan mentauhidkan Allah. Sebab tu ada pandangan lebih besar pahala alhamdulillah daripada la ilaha illallah. Di pandangan yang muktamad, pandangan kebanyakan ulama, kita maklumlah selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Atas alasan tadilah la ilaha illallah, kalimat tauhid mengesakan Allah. Alhamdulillah memuji Allah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selepas selesai apa-apa mulut kita alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita kembalikan kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyang kita alhamdulillah, Allah yang menjadikan kenyang. Sihat kita alhamdulillah, Allah yang menjadikan kita sihat. Kita buat apa-apa perkara selesai alhamdulillah, sebab perkara tu beres, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi itu zikir lisan. Adapun syukur, ketaatan batin. Apa disyukur? Syukur ini memalingkan sekalian perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada barang yang dijadikan kerananya. Itu syukur. Syukur ni sarful abdi ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Mana memaling dengan makna menggunakan oleh hamba akan sekalian barang yang dinikmat oleh Allah kepada atas hamba tadi, kepada barang yang dijadikan kerananya. Apa yang Tuhan jadikan kerananya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan. Apa dia? Mengabdikan diri akan Allah. Itu barang yang dijadikan kerananya, kerana mengabdikan diri akan Allah. Mana nikmat? Nikmat mata. Satu nikmat mata. Gunakan mata pada mengabdikan diri akan Allah. Nikmat pendengaran, gunakan nikmat pendengaran pada mengabdikan diri akan Allah. Nikmat lidah, gunakan pada mengabdikan diri akan Allah. Itu dipanggil syukur. Sebaliknya, menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada barang yang tidak dijadikan kerananya, digunakan untuk melakukan kemaksiat, dipanggil mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Kufur nikmat dipanggil. Dan syukur mengapa? Guna apa nikmat kepada mengabdikan diri akan Allah. Nikmat sihat, nikmat senang, nikmat, apa nikmat yang Tuhan kurniakan, gunakan untuk mengabdikan diri akan Allah. Itu dia panggil syukur yang diwajibkan kepada kita. Alhamdulillah, zikir yang disunatkan kepada kita. Kita disunatkan sentiasa menyebut dengan alhamdulillah. Tapi syukur adalah kewajipan yang ianya adalah taat batin. Dan keenam, ikhlas. Itu sifat kepujian, ikhlas, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tiada kerana yang lain. Kerana yang lain macam mana contohnya? Kerana lain contohnya kerana nak pahala, kerana nak syurga. Macam sebut ngulpah lah, itu ijma' ulama ikhlas. Tapi ikhlas peringkat mukhlisin, peringkat orang ikhlas, peringkat syariah.
beribadah semata-mata kerana Allah. Termasuklah beribadah kerana nak pahala, buat ibadah kerana nak syurga. Sebab pahala janjian Al-Quran, syurga janjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala ni janjian Al-Quran dan Nabi, syurga pun janjian Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita buat amal kerana tertarik dengan janjian Al-Quran dan janjian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pahala dan syurga. Tiba-tiba dah ikhlas, jauh lagi tu. Sekarang tawaran pahala, tawaran syurga, tawaran daripada mana? Daripada Al-Quranul Karim. Lepas tu kita maklumlah tawaran ni syurga, Al-Quranul Karim, tawaran pahala pun sama. Tiba-tiba kita tertarik dengan tawaran Al-Quran, kita tertarik dengan tawaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat amal ibadat nak pahala, nak syurga. Tiba-tiba dihukumkan tidak ikhlas, jauh sangat tu, tak munasabah langsung. Ada ni. Sebab itulah ijma' ulama, buat amal ibadah kerana nak pahala, buat amal ibadah kerana nak syurga, ikhlas, ijma' ulama. Tapi ikhlas peringkat mukhlisin lah. Sebab saya pernah dengar ceramah dalam radio, buat amal ibadah kerana nak pahala, nak syurga, buat amal ibadah kerana takut daripada api neraka, dak ikhlas, dia kata. Oh, dia berhenti setakat tu je. Oh, lelah kalau gitu kau. Kita buat amal ibadah ni kerana pahala, berjemaah kerana pahala. Kalau hanya semata-mata menunaikan kewajipan sembahyang, masa orang pun sudah menunaikan kewajipan. Kenapa datang solat berjemaah? Sebab nak pahala gandaan berjemaah tu. Kenapa bulan Ramadan kita melipat gandakan amalan? Kerana janjian gandaan pahala. Kenapa pergi Mekah jadi sungguh buat ibadah? Kerana gandaan pahala. Tiba-tiba dah ikhlas. Jauh tu. Sebab dia macam gitu je. Dia cerita kekas, lepas tu dia berhenti setakat tu. Ijma' ulama' ikhlas. Buat amal ibadah kerana nak pahala, buat amal ibadah kerana nak syurga, kerana takut daripada neraka. Dia kata takut daripada neraka ni, takut ke makhluk. Dia ceramah gitu. Betul tak takut ke neraka ni, takut ke makhluk? Kita takut ke api neraka. Api neraka panas. Bila takut ke api neraka, dikatakan takut kepada makhluk. Betul ke? Betul lah. Api neraka tu makhluk. Dan makhluk ia bekas ke tak? Kita berpegang makhluk tak ia bekas. Yang memanaskan Allah Ta'ala bukan api neraka. Takut akan Allah lah. Kenapa takut api neraka? Dia kata tidak takut akan Allah, takut ke makhluk. Cuma dah tambah se je lagi. Kalau dah tambah se lagi baru nyakut syirik. Tu. Orang karut pasal ni. Dah takut ke makhluk. Macam takut ke COVID tu nah. Kan dulu viral kan, apa ni, heboh kan. Takut ke takut ke COVID, syirik. Takut ke COVID, syirik. Kau ni. Orang ceramah agama ni. Betul ke? Karut lah, betul apa? Karut tu, karut sangat-sangat. Bukan yelah, dia gini je. Tersilap, tersalah dalam penyampaian ilmu. Itu tak pelik. Ada ni. Tugu mana sekalipun, alim pun berlakunya tersilap dalam penyampaian. Manusia tu guru. Kalau ilmu biasa-biasa kodok ustaz, tersilap dalam penyampaian ilmu, lagi tak pelik. Tapi jangan karut sangat. Ada ni. Waktu karut sangat, mana kalau kita kata kasar kok, jahil sangatlah seumpama tu. Takut kepada COVID, takut ke makhluk syirik. Jadi pelik lah. Pelik. Sebab apa? Dia memang takut ke makhluk. Tak takut ke kala, jengking, ular. Takut belaka tu kan.
Dok takut ke pistol? Takut. Dok takut ke pisau? Takut. Dok takut ke api? Takut. Tak takut? Takut belaka tu. Termasuk dok takut ke neraka? Takut. Neraka makhluk. Tersilap itu perkara yang bukan perkara yang biasa berlaku, tapi bukan salah doa lalu dia panggil. Dak betul sangat-sangat. Maknanya tak tahulah. Mari mana ilmu tu takut ke kawit, syirik sebab takut ke makhluk tak boleh bekah. Tu tanya dengan satu baba daripada Fotoni tu. Tanya dia, baba takut ke kawit ni syirik ke tak baba? Jadi baba-baba ni kadang-kadang benda kalau kita kata tak cerdik sangat tu, dia jawab cara gurau je kadang-kadang. Mana apa? Tak cerdik sangat. Tak cerdik tak apa dah. Kalau kata bodoh sangat tu dia marah. Tak cerdik sangat. Lepas tu kata gua ni, dia buat jawab kelakar. Dalam ramai-ramai ni siapa hok berkahwin dua? Dia tanya. Tak ada lah. Adalah jarang-jarang lah. Mana tak ada? Kenapa tidak berkahwin dua? Kenapa? Kenapa tak kahwin dua? Kerana takut ke bini. Dah syirik takut ke bini? Dia gua kok tu je lah. Takut ke bini. Dah syirik ke takut ke bini? Bini makhluk kan? Kenapa nak takut ke makhluk? Syirik tak takut ke bini? Jadi didatangkan hak kata-kata gurau lah. Sebab apa? Tak cerdik sangat. Takut ke kawit makhluk jadi syirik. Tak betul sangat. Tersilap orang mengajar kan biasa. Ini bukan tersilap. Mana? Tak erti sangat ah. Begitu. Tak erti sangat. Tak erti bab akidah. Tak erti bab akidah, tak erti. Samalah ada takut kepada api neraka, takut ke makhluk. Jadi buat amal ibadah kerana takut ke makhluk, bukan takut ke Allah. Timbul takut api neraka kerana Al-Quran hadis yang cerita bagaimana seksaan beratnya api neraka. Timbul takut kerana Al-Quran yang bagi amaran. Samalah juga kita buat amal ibadah nak pahala, nak syurga. Quran hadis yang tawarkan. Sampai satu peringkat beribadah semata-mata kerana Allah. Itulah. Tapi ada pula orang salah faham. Dia kata orang tasawuf ni pelik. Dia kata peliknya di mana? Buat amal ibadah bukan kerana nak syurga. Ini satu hal kot ni. Dia kata orang tasawuf ni pelik. Buat amal ibadah bukan kerana nak syurga. Kalau buat amal ibadah bukan kerana nak syurga, maknanya nak neraka ke, dia tanya. Tu dah reti pula gitu. Buat amal ibadah semata-mata tuntut redha Allah. Dapat je redha Allah, dapatlah jannatul firdaus, syurga lapis paling atas. Bukan kata bukan tambah syurga, tapi nak redha Allah. Itu hak ikhlas pekat tinggilah. Tapi dia kata pelik, amal ibadah bukan kerana nak syurga. Bukan kerana nak syurga, tapi nak redha Allah Subhanahu wa taala. Dapat redha Allah, dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas pekat tinggilah. Biasa tu buat bandingan ginilah, macam orang yang berkahwin permulaannya dia tilik kepada kebendaan. Tambahan pula yang datang merisi apa semua tu, dia cerita kekayaan dia, dia cerita pangkat besar dia. Maka orang perempuan, keluarga perempuan pun terima dia punya pinangan. Sebab apa? Dia datang dengan tunjuk kekayaan dia, datang dengan kereta besar, cerita pula pakak besar, gaji besar, duit banyak. Maka orang perempuan pun terima, keluarga perempuan pun terima. Kenapa? Kerana lepas tu boleh tak kata perempuan ni mata duitan lah, nak kepada duit dia. Dah kamu yang tahu, kamu yang jaja kan. Kalau cari perempuan yang nak pada kamu sungguh-sungguh, buat macam cerita P. Ramlee lah. Buat macam cerita P. Ramlee tu lah. Hak bubuh
segala-gala dalam kain tu kan. Macam cerita Ramli. Tengoklah nak ke tuang ke nak ke benda yang dia tuang. Tengok situlah. Dan ni. Mari-mari orang ni tanya kerja apa? Kerja dereba. Bunyi kerja dereba. Mak ayah perempuan ni pun anak nak sekolah lagi. Pada anak dia nak sekolah tak lepas dah. Tak cerdik mana nak sekolah lagi. Sebab apa? Lelaki kerja dereba. Lepas tu tak terima. Yang lelaki tu tanya pula hak dekat rumah ni pula. Hak tu terima walaupun kerja dereba. Kena dereba kapal terbang, bukan dereba lori. Lepas tu baru menyesal. Sebab apalah dia nak beritahu, dia beritahu dereba. Dah dereba lah pilot tu. Dereba kapal terbang. Dia ingat ke dereba lori pun kali. Tu baru boleh tahu nak kepada tuan diri ke nak pada harta. Jadi kalau perempuan tu nak pada harta, tak boleh nak marah sebab kita yang jaja. Tapi lama bila berumah tangga, yang mana suami tu pula memang yang bertanggungjawab, akhirnya sayang kepada tuan diri, bukan lagi pada harta. Mana kalau lah kata harta pun sudah tak ada pun, dia kekal sayang pada suami dia. Sebab apa? Dia sayang kepada diri suami tu. Walaupun asalnya dia nak kepada benda yang ada pada suami dia. Tu asal. Beribadah kerana nak pahala, nak syurga, sampai tahap yang lebih tinggi semata-mata redha Allah. Begitulah bandingan dia. Tapi kalau contoh perempuan tadi kekal nak pada harta mata duitan, bila suami yang kaya tadi jatuh bankrupt, dia lagi tinggal. Tapi kalau asalnya kerana nak kepada kekayaan, tapi dah kerana suami ni baik, disayang pada diri suami tu, walaupun tak ada benda dah, dia kekal. Sebab apa? Sebab dia sayang kepada diri suami tu, walaupun asalnya dia nak kepada benda yang ada pada suami. Tu bandingan lah, pandai ni bandingan. Dia bukan kata nak pahala, ikhlas. Nak dapat benda dunia pun ikhlas lagi. Ni akan bicara nanti dalam kitab Panabagati ni. Nak benda dunia. Macam mana nak benda dunia? Dia sentiasa sembahyang sunat duha. Dia sentiasa baca surah Waqiah. Kenapa? Kerana supaya murah rezeki, jadi kaya dia. Buat amal ibadat nak ke dunia. Tak ada ni. Oh tadi buat imam ibadah kerana nak pahala. Ni tak ni. Ni buat amal ibadah nak dunia. Sebab apa? Sentiasa sembahyang sunat duha, murah rezeki, jadi kaya. Kenapa sentiasa baca surah Waqiah? Nak murah rezeki, ikhlas lagi. Kenapa bayar zakat? Bayar zakat kerana nak pahala, bayar zakat kerana nak balasan syurga? Tak. Dia bayar zakat untuk selamat harta-harta dia yang lain. Maknanya dia bayar zakat kerana kepentingan dunia. Kalau zakat tak bayar, harta-harta yang lain akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bayar zakat. Bukan matlamat akhirah ni. Matlamat dia, matlamat keduniaan. Apa matlamat keduniaan dianya? Dia bayar zakat untuk selamat harta dunia lain. Ikhlas lagi. Dia gitu. Tapi ikhlas ada peringkat-peringkat lah. Tu kena faham satu-satu tu. Ikhlas peringkat muhibbin, peringkat muwahhidin, atau ikhlas peringkat awliya. Beribadah semata-mata kerana Allah. Kalau beribadah kerana nak pahala ni, gitulah. Bulan lain, bulan Ramadan sungguh buat ibadah. Habis bulan Ramadan tak berapa sungguh mana dah buat ibadah. Kenapa jadi gitu? Kerana kita nak ke pahala. Bulan lain, bulan Syawal, tak ada dah kelebihan. Maka ibadah kita akan jadi menurun. Nak tunggu Ramadan akan datang pula, sampai ke tidak kita pun tak tahu. Jadi bulan Ramadan buat ibadah, habis Ramadan turun. Sebab apa tu? Tu kerana beribadah nak pahala. Kalau beribadah nak redha Allah, tak ada kira lah Ramadan ke bulan mana ke. Sama juga pergi Mekah, kuat buat ibadah, sentiasa jaga berjemaah, tapi balik kampung berapa? Mekah gandaan 100,000.
Mana dia buat ibadah kerana nak pahala. Maka ibadah jadi tak stabil. Tak tetap, tak istiqamah ibadah. Sebab apa? Sebab balik kampung pahala asal, tak ada gandaan dah. Maka dia pun jadi rendah, dia punya semangat dia. Itulah dia kelemahan, kekurangan kalau buat ibadah semata-mata kerana nak pahala. Tapi bicara berikhlas, ikhlas ijma' ulama. Dan yang ketujuh tawakul. Yang ketujuh tawakul. Tawakul ini berserah kepada Allah setelah kita buat asbab. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan asbab. Kita melakukan asbab, kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tawakul kepada Allah, hati kita akan jadi tenang, ibadah kita akan jadi akan jadi sempurna. Kita buat kerja molek-molek, ni menjalankan tugas molek-molek, kemudian serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menjadikan segala-gala adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena buat asbab. Kalau berserah tanpa buat asbab, itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Dia buat contoh dalam kitabnya, nak padi, nak makan padi, nak berah, tapi pergi tanam padinya tidak. Itu contoh dia. Nak anak contohnya, tiba-tiba tak mau berkahwin. Itu panggil apa? Angan-angan kosong dia panggil. Tanam padi molek, serah kepada Allah. Ada rezeki, alhamdulillah. Nak anak berkahwin, lepas tu tawakul serah kepada Allah. Ada yang boleh anak, ada yang tak boleh anak pas sudah. Sebab yang menjadikan anak tu Allah Ta'ala. Yang menjadikan anak Allah Ta'ala. Nak anak tapi berkahwinnya tidak, tu Siti Maryam, tunggulah. Itu bukan panggil tawakul, itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Sebagaimana Nabi SAW, apabila sahabat dia unta dia tak ikat sahabat ni, Nabi pun bersabda, iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat oleh kamu akan unta dan berserah oleh kamu atas Allah. Ikat dulu baru berserah. Dia unta tak ikat, maknanya kalau dah rezeki dia lah. Tak akan ke mana unta tu. Kalau bukan rezeki dia, bukan rezeki dia lah. Dia gitu. Nabi memerintah, iqilha, ikat oleh kamu akan unta, wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah oleh kamu atas Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maknanya kalau kita buat banding sekarang kuci molek. Kalau mutu tu ada berapa kuci? Kuci henda ada, kuci tayar, kuci tayar dah. Kuci tayar ada, lepas tu kuci apa lagi ada? Bubuhlah. Kedua je kuci. Kuci henda tu hok tekak tu. Tak ingat dah ke mutu. Dah lama dah bawa mutu. Dulu mutu lah, siang malam. Sekarang ni takut dah naik mutu. Takut lah. Mutu kan dia kecil. Orang salah, kita tak salah pun kita boleh nyakit. Ni apa panggil apa? Kuci tekak. Kuci henda. Tahu? Ni kuci henda, kuci tekak. Wallahualam ni orang kata sekali ketak. Patah lalu dia kata gitu. Betul. Mana dia kata ni apa? Sekali ketak. Apa? Dia kata patah lalu bawah tu. Benda tu. Lepas tu kena bubuh kuci lain. Kuci lain. Lepas tu berserah kepada Allah. Gitulah. Tak ada rezeki hari Jumaat, kuci henda, kuci tayar. Orang main Jumaat, dia bawa van, berhenti tepi, dia akak dengan kuci-kuci tu boran van dia. Akak. Siapa di markah dia, baru dia cokeh. Gitu lah. Dah tak ada rezeki. Sekarang
dah kunci henda ada kunci, tayar ada kunci payah. Dia mari van, orang semua jemaah ni, orang jemaah senyap dalam tu tak ada dah orang ni. Dia akak bola lori dia. Akak bola lori dia. Lepas tu sampai di tempat dia tu pandailah dia buat. Pada ni. Dan tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Orang bubuh lori kapal sawit. Kapal sawit buat dalam van, dalam lori kan. Faham tak? Oleh kerana tak sempat kerana kilang tutup dia ada masa dia. Mana letak depan rumah. Tak ada apa-apa lah, tepi jalan besar. Dia mari malam-malam bawa van, dia cocok buh dalam van dia. Yo. Tepi jalan. Dia kata rumah dia tu ada lampu jalan, ada lampu jalan. Dia ambil. Tuan lori mari besok Allah tinggal separuh je pesawit dia. Habis dah. Bila tak ada rezeki. Gitulah. Dah diletak tu betul ke tak? Betul lah. Depan rumah ada lampu jalan, betul dah tu. Dia bukan tinggal lori tu jauh daripada rumah dia, bukan. Ni betul dah, dia letak depan rumah ada lampu jalan depan rumah dia tu. Tak ada orang berani nak. Dah orang dah terdesak ni, dia boleh. Tapi apa? Buat usaha molek, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahlah kuliah isyak, kuliah maghrib, semayang isyak, turun daripada surat tak ada mutu. Adalah ahli jemaah, sedih dianya. Dah apa? Orang ambil mutu dia masa kuliah, masa semayang jemaah isyak. Kuliah maghrib orang tak ambil lagi sebab ramai orang tanah luar tu ramai orang. Jadi ambil bila? Masa orang tengah solat isyak. Dah kunci kedok, kunci tekak, kunci tayar, dia kata tak ada rezeki lah. Kunci molek, berserah kepada Allah. Jangan duk mikir pula nak semayang. Mutu baru ni nanti orang ambil. Mutu baru ni ibadah kita akan sempurna kalau kita tidak tawakul, tidak berserah kepada Allah. Tapi berserah, buat asbab lebih dahulu, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-lapan kasih akan Allah taala, dan ke-9 redha dengan qada Allah, dan yang ke-10 mengingat akan mati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.